Cikgu akan bagi beberapa tips untuk murid-murid menjawab kertas BM SPM. Okey, tips yang pertama, apabila kita menjawab kertas satu, kita perlu memasukkan peribahasa ataupun ungkapan menarik. Okey, jadi di sini cikgu senaraikan peribahasa yang agak common digunakan dalam karangan. Okey, peribahasa yang pertama, bagai aur dengan tebing. Maksudnya bekerjasama. Jadi apabila kita mengarang karangan yang bertemakan kerjasama, kita boleh masukkan peribahasa bagai aur dengan tebing. Contohnya, tema masyarakat yang bekerjasama melakukan suatu perkara. Jadi kita boleh masukkan peribahasa bagai aur dengan tebing. Jadi macam mana kita nak masukkan peribahasa? Kita tulis bak kata pepatah bagai aur dengan tebing. Selepas kita menghuraikan situasi yang berkaitan dengan peribahasa. Okey, peribahasa seterusnya. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Maksudnya susah senang bersama sama. Ini pun tema kemasyarakatan. Tepuk dada tanya selera. Okey, peribahasa seterusnya. Maksudnya berfikir sebelum melakukan suatu perkara. Maksudnya kalau kita merancang untuk melakukan sesuatu, jadi perlu tepuk dada tanya selera. Adakah perkara yang kita ingin lakukan itu bermanfaat ataupun tidak, dan adakah kita boleh melakukannya ataupun tidak. Okay, seterusnya, harap pagar-pagar makan padi. Peribahasa ini bermaksud seseorang yang kita harapkan itu, tapi dia tidak boleh dipercayai. Okey, seterusnya, sudah terang lagi bersuluh. Maksudnya jelas, obviously. Contohnya, seseorang melakukan jenayah. Sudah terang lagi bersuluh, dia bersalah. Seterusnya, kalau tiada angin, masakan pokok bergoyang. Maksudnya, sesuatu yang berlaku mesti ada sebabnya atau puncanya. Jika tiada sebab atau punca, sesuatu kabar angin itu atau perkara itu tidak akan berlaku. Seterusnya, mencegah lebih baik daripada merawat. Okay, or English we call as prevention is better than cure. Okay, tema ini boleh digunakan jika murid-murid mengarang karangan berkaitan dengan diet, kesihatan. Okay, jadi lebih baik kita mencegah daripada kita merawat, kita perlu pergi jumpa doktor. Seterusnya, pisang tidak akan berbuah dua kali. Maksudnya suatu perkara tidak akan berulang kembali. Dia especially pisang tidak akan berbuah dua kali ni untuk perkara yang tidak baik. Okay, kita tidak akan repeat untuk melakukan perkara tersebut berulang kali. Okay, one time is enough. We learn from mistake. Okay, seterusnya, bagai menata minyak yang penuh. Okay, peribahasa ni agak famous. Maksudnya kasih sayang ibu bapa kepada anak. Jadi bila kita buat karangan mungkin tentang percutian ataupun tentang pengorbanan ibu bapa kepada anak, kita boleh guna peribahasa ini. Okay, seterusnya, seperti ayam berak kapur. Wajah pucat akibat sakit. Contohnya jika kita cerita tentang pengalaman kita mengalami keracunan makanan, jadi kita boleh menggunakan peribahasa ini. Dan peribahasa terakhir seperti cacing kepanasan, contohnya gelisah. Okey, gelisah apabila ingin menghadapi peperiksaan pada esok hari, contohnya. Okey, seterusnya, cikgu akan bagi tips dan cikgu akan buat ringkasan tentang novel. Okey, ini untuk negeri Selangor. Okey, masa-masa di tingkatan 4, murid-murid belajar novel Lieutenant Adnan. Jadi bila kita nak tulis novel
untuk kertas 2, soalan dalam kertas 2, kita perlu memulakan karangan kita atau pengenalan kita, kita kena tulis macam ni. Berdasarkan novel. Okey, apa tajuk novel tu? Okey, tajuk novel kita lah. Karya, siapa yang tulis? Dia akan tulis dekat soalan tu. Okey, yang saya kaji, terdapat pelbagai. Okey, untuk contoh di sini, cikgu berikan persoalan. Soalan mungkin tanya latar masyarakat ataupun nilai ataupun pengajaran ataupun tema dan sebagainya. Okey, yang cikgu berikan ni contoh persoalan. Jadi kita tulislah persoalan. Okey, penting untuk kita tahu apakah tema novel yang kita pelajari. Okey, untuk Lieutenant Adnan, temanya ialah keberanian dan keperwiraan seorang anak muda yang bernama Adnan bin Saidi mempertahankan tanah air daripada dijajah oleh orang asing. Okey, sinopsis. Novel ini mengisahkan tentang kehidupan Adnan yang lahir di Sungai Ramal, Selangor. Bapa Adnan bernama Saidi dan ibunya bernama Mila. Adnan mempunyai 2 adik yang bernama Ahmad dan Amarullah. Adnan rajin membantu ibu dan bapanya. Sejak usia 10 tahun, dia pergi ke kebun getah untuk membantu menoreh getah dan mengusahakan sawah bendang. Pak Saidi dan anak-anaknya tidak suka membuang masa di kedai kopi. Pak Saidi mempunyai darah pahlawan, jadi beliau mahu anak-anaknya berbakti kepada agama, bangsa dan tanah air. Adnan dilengkapi dengan ilmu keagamaan dan ilmu persilatan. Pak Saidi menghantar anak-anaknya ke sekolah aliran Inggeris untuk menimba ilmu pengetahuan walaupun mendapat tentangan daripada masyarakat kampung. Adnan seorang murid yang ringan tulang dan pintar. Ringan tulang maksudnya rajin. Setelah tamat sekolah, beliau diterima menjadi guru pelatih di Sekolah Melayu Sungai Ramal. Namun, dia tidak meminati bidang perguruan. Cita-citanya hanya ingin menjadi askar. Adnan terpilih menjadi askar dalam suatu sesi temuduga yang diadakan di Port Dickson. Okay, Adnan dituduh sebagai pengkhianat bangsa kerana menjadi tali barut Inggeris. Adnan berkahwin dengan Sofia. Adnan membawa Sofia dan anak-anaknya ke Singapura. Namun, Adnan terpaksa menghantar mereka pulang ke kampung kerana mendapat berita Jepun mahu menyerang Singapura. Askar Jepun berjaya menaklukkan Singapura. Okey, jadi untuk novel ni, cikgu telah ringkaskan seringkas-ringkasnya. Okay, jika murid-murid baca, of course dia akan ada lagi huraian. Okay, huraian yang lebih detail. Bagus siapa yang baca. Okay, cikgu akan ajar macam mana kita nak relatekan persoalan, nilai dan pengajaran. Okay, persoalan. Persoalan ni ialah statement. Okay, general statement yang kita akan bagi tahu melalui novel yang kita pelajari. Okey, contoh persoalan yang pertama, harapan seorang ayah yang mahu melihat anaknya berjaya. Okey, jadi itu persoalan. Dan setiap persoalan atau nilai atau pengajaran kita mesti berikan contoh dan contoh tu mestilah spesifik dengan nama. Kalau kita bagi contoh yang general, yang umum, kita tidak akan dapat markah. Okey, kita kena be spesifik. Okey, harapan seorang ayah yang mahu anaknya berjaya. Pak Saidi menghantar anaknya ke sekolah aliran. Ini contohnya. Apakah contoh bagi persoalan harapan seorang ayah yang mahu melihat anaknya berjaya? Okey, Pak Saidi menghantar anaknya ke sekolah aliran Inggeris untuk menimba ilmu walaupun mendapat tentangan penduduk kampung. Okey, ini persoalan kedua. Minat yang mendalam untuk mencapai cita-cita yang diimpikan. Okey, apa huraian dia? Adnan melepaskan jawatan sebagai guru pelatih dan mengejar cita-cita untuk menjadi askar. Jadi persoalan kita dengan huraian kita mestilah berhubung kait, related. Jangan kita bagi persoalan tentang seorang ayah dan contoh kita tentang seorang ibu.
kita tidak akan mendapat markah penuh iaitu 2 untuk setiap persoalan. Jika soalan tanya tentang persoalan. Okey, seterusnya pengorbanan ketika menempuh kehidupan. Jadi kita cerita dia tak semestinya fix. Okey, murid-murid tak perlu hafal. Cikgu hanya tunjuk contoh macam mana kita nak create persoalan. Okay, dia boleh jadi very. It could be very berjadi pelbagai persoalan berdasarkan novel yang kita pelajari. Kita boleh create yang mana yang related. Okay, dan memberikan huraian yang sesuai. Okay, untuk nilai pula. Nilai dia hanya beberapa perkataan. Kita tak perlu tulis panjang-panjang. Okay, nilai contohnya keberanian. Okay, dan kita perlu explain. Keberanian ditunjukkan oleh siapa dalam novel yang dipelajari. Okay. Okay, keberanian, cinta akan negara. Ini contoh-contoh nilai. Kalau murid-murid ada nilai selain ni, boleh digunakan. Okay, nilai dia tak panjang, dia pendek je. Okay, sekarang macam mana kita nak buat pengajaran? Pengajaran dia mesti ni. Kita hendaklah apa-apa-apa. Kita perlulah apa-apa-apa. Kita perlulah apa-apa. Okay. Jadi berdasarkan persoalan kita, kita boleh derive nilai dan pengajaran. Okay, dia pusing-pusing je. Bila kita nak jawab, kita tak perlu hafal satu-satu daripada buku Komsas kita. Dia seeloknya untuk kita jawab novel ni memang kita kena baca. Cikgu dulu memang cikgu baca every word untuk novel tu. Jadi kita tahu the whole story, senang untuk kita jawab novel. Rather than kita beli buku Komsas yang dijual, dia dah ringkaskan untuk kita, lepas tu kita hafal. Kalau kita nak hafal everything, it would be difficult for us. Okay, dia better kita faham the whole concept dan kita boleh gunakan dengan mudah. Okay, ini untuk novel Tirani tingkatan 5 Negeri Selangor. Okay, macam biasa pengenalan kita tulis berdasarkan novel apa dan karya siapa. Karya ni dia akan tulis dalam soalan. Yang saya kaji terdapat pelbagai persoalan. Jika soalan tanya persoalan. Kalau dia tanya tema, dia kita akan tulis tema. Tema satu je lah, dia tak banyak. Kalau nilai, kita tulis nilai. Kalau pengajaran, tulis pengajaran. Kena baca soalan betul-betul. Okay, untuk novel Tirani, tema dia ialah kegigihan seorang wanita ketika menempuh pelbagai cabaran dan dugaan dalam kehidupan. Okay, jom kita tengok sinopsis untuk novel ini. Wahidah berkeinginan tinggi untuk melakukan pembedahan plastik pada wajahnya bertujuan untuk membaiki, memulihkan dan menjaga kekemasan diri. Dia merupakan pengurus inap desa. Inap desa maksudnya homestay dan dibantu oleh sanak saudaranya. Bapanya bernama Fadil dan ibunya bernama Raidah. Fadil melarang Wahidah melakukan pembedahan plastik kerana bertentangan dengan hukum syarak dan konvensi agama. Wahidah telah dicederakan oleh seekor monyet Belanda pada wajah dan hidungnya. Dia dibawa ke hospital oleh ibu dan bapanya. Wahidah berkahwin dengan Zahid di Sarawak. Selepas melahirkan anak pertama. Anak pertama. Wahidah diceraikan oleh suaminya kerana faktor cemburu dan sikap curiganya. Akibatnya, Wahidah mengalami kemurungan. Wahidah berasa sedih kerana terpaksa berjauhan dengan anaknya yang bernama Izzati yang tinggal di Sarawak. Namun, dia tetap membangunkan chalet yang baru dibelinya bersama Gazi. Zahid menyesal atas tindakannya dan meminta maaf, namun Wahidah tidak memaafkannya dan dipuja oleh anaknya Izzati. Jadi apakah persoalan bagi novel ini? Kasih sayang ibu terhadap anaknya.
Huraiannya, Raida terbang ke Singapura untuk menemani Wahidah pada hari pembedahannya. Okey, persoalan seterusnya. Ketabahan menghadapi ujian rumah tangga. Okey, jadi perkataan yang pertama bermula dengan kata nama, nouns. Dia bukan nama orang. Dia nouns yang contohnya kasih sayang, ketabahan. Okey, kata nama yang seperti itu. Okey, ketabahan menghadapi ujian rumah tangga. Wahidah cekal setelah diceraikan oleh suaminya dan terpaksa menjadi ibu tunggal dan membesarkan anaknya. Okey, persoalan yang ketiga, penyesalan terhadap perbuatan yang telah dilakukan. Zahid mengakui kesalahannya terhadap wanita kerana tidak mempunyai penjelasan yang diberikan oleh Wahidah dan mempertikaikan status anak kandungnya sendiri. Okey, nilai macam biasa tadi cikgu cakap, dia tak perlu panjang-panjang. Contohnya, kasih sayang. Dia kita beri contoh. Okey, kasih sayang tu apa contoh kasih sayang yang terdapat dalam novel ni? Kasih sayang Wahidah terhadap anaknya, kasih sayang Raida terhadap Wahidah. Okay. Kemudian ketabahan. Okay, kita perlu beri contoh untuk dapat markah penuh. Kerajinan. Okay, dan pengajaran, seperti tadi cikgu ceritakan, kita hendaklah mengamalkan sikap kasih sayang dalam keluarga. Kita perlulah tabah menghadapi ujian rumah tangga. Kita perlulah mohon maaf jika melakukan. Dan kita beri contoh. Ini contoh yang cikgu bagi. Jika murid-murid juga boleh mengemukakan contoh-contoh lain, okay, yang berkaitan dengan novel yang dikaji. Okay.